150 pembeli Pangsapuri Pulau Indah Pelabuhan Klang mengadakan protes secara aman kerana pangsapuri yang dibeli terbengkalai hampir 10 tahun dan pemaju tidak dapat dikesan, dikatakan bankrupt dan menghilangkan diri. Mangsa meminta bantuan Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) untuk membantu menyelesaikan masalah bank dan agensi-agensi berkaitan. Pangsapuri hampir siap telah diceroboh dan didapati pendawaian elektrik serta bingkai pintu besi telah dicuri dan mengalami kerosakan teruk. Bagi keluarga Puan Rozita Mokhtar telah dipotong bank sebanyak RM60,000 tanpa pengetahuan beliau dan pihak bank tidak membuat tinjauan di tapak projek dan mengakibatkan potongan yang tidak sepatutnya. Saya rasa kecewa dengan dapat rumah yang tak siap. Lepas tu saya kerja kerajaan. Saya 9 tahun lagi saya nak pencen. Inilah yang saya ada tapi saya tak boleh mendudukinya. Macam mana saya nak meneruskan pembayaran bank sedangkan saya nak bayar rumah tapi rumah tak selesai pembuatannya. Saya menanggung anak yang masuk U, sekolah lagi dengan pendapatan saya. Nak bayar rumah, nak dengan anak, rumah dengan anak tak siap, rasa kecewa lah. Beli rumah RM136,000, dah 2 kali pergi mahkamah. Mahkamah suruh bayar, habis tu saya tak pergi bayar lah, rumah tak siap macam ni. Dah kosong apa. Sekarang ni dia bank dah 10 tahun dah. Jatuh pinjaman tu jadi RM365,000. Surat bank apa dah datang rumah. Habis macam mana saya nak ambil tindakan? Saya pun dah pening kepala. Nak jumpa siapa pun saya pun tak tahu nak jumpa siapa. Saya nak ambil tindakan tak tahu nak jumpa siapa. Pasal dah jumpa buat laporan pun dah tak ada ambil tindakan sampai 2011 dah sekarang ni. Surat pembatalan ada tapi masih hutang bank ada lagi. Menurut Pengerusi Persatuan Penduduk, pembeli mengalami kerugian sebanyak RM7 juta berdasarkan 1,400 pembeli projek terbengkalai ini. Beliau kesal kerana pihak bank tidak membuat tinjauan di tapak projek. Ia bergantung kepada laporan pemaju untuk mengeluarkan tuntutan keuangan pihak pemaju. Ini mengakibatkan pembeli mengalami kerugian dan ada yang telah muflis kerana engkar membayar hutang bank. Dan kita menganggarkan kerugian yang dialami oleh pembeli-pembeli dekat sini hampir kepada 7 juta. Sebab ini 7 juta ni tidak termasuk melibatkan tuan tanah, hanya melibatkan pembeli saja. Sebab kita ada bincang dengan pihak tuan tanah dan pihak tuan tanah disaman oleh bank 23 juta hasil daripada gadaian pihak tuan tanah tu pada bank. Dan duit tu pula digunakan sepenuhnya oleh pemaju dan pemaju jual balik rumah ni dan diminta pinjaman bank dan duit bank tu hasilnya dapat kepada pemaju. Dan kita heran macam mana rumah yang belum siap ni bank dah disburse duit sepenuhnya kepada pemaju. Sedangkan pemaju yang kita sudah maklum pemaju ni tak ada daftaran perumahan, tak ada lesen pemaju pun. Dan semua projek dia 5 projek di Pulau Indah ni dan semuanya gagal. Malah di seluruh negeri Selangor ni pun semua projek yang dilakukan oleh pemaju simpulan cemerlang semuanya gagal. Tak ada satu projek pun yang dapat disiapkan. Kalau untuk kawasan ini ada 128 unit, belum masuk dalam yang 8 tingkat tu melibatkan hampir 1,000 pembeli seluruh Selangor, seluruh Pulau Indah ni. Itu projek yang di Pulau Indah ni saja. Dan kita merasakan ada sesuatu di sebalik perancangan yang dibuatkan. Maknanya ada sesuatu di balik komplot antara pihak bank dengan pemaju. Jadi saya buat pinjaman di RSP Bank. Jadi keseluruhan duit tu dah ada termasuk itu dah RM50,000 lebih. Jadi saya dah dipanggil oleh mahkamah, masuk mahkamah di Semadamai. Tapi saya dah kena bayar perlu di bank juga. Pada hakikatnya saya tak akan bayar. Sebab kalau saya bayar, saya tak buat apa. Saya perlukan kita bayar sesuatu dengan nilai wang, kita dapat benda yang kita pakai atau tak guna. Umpama kata kita bayar rumah tapi rumah tak ada. Jadi kami terinayang dan kami rasa menderita daripada bermulanya rumah dibangunkan sampai ke dia janji 2003 siap sampai sekarang masih keadaan macam ni. Jadi umur saya hampir 50. Jadi saya tak ada rumah.
Saya dah keluarkan mula-mula lebih kurang sebulan bayar dalam RM300. Lepas tu berterusan bila satu masa saya tu tak bayar, bank menghubungi saya untuk bayar semualah. Jadi saya dah keluarkan duit EPF lebih kurang RM15,000. Tapi sebelum tu saya dah rasa saya dah bayar lebih kurang dalam RM15,000 juga. Lepas tu bila saya cakap dengan bank, macam mana rumah tak wujud, tak ada, tapi saya kena bayar. Jadi saya isytiharkan berapa pendapatan saya. Lepas tu baki itulah saya bayar. Bank kata kena bayar juga dalam 250 sebulan. Saya cakap saya tak mampu, saya nak makan apa. Lepas tu rumah saya kena sewa. Lepas tu instead of bagi rumah yang sepatut bayar yang tak wujud ni, saya kena bayar rumah sewa. Lepas tu balance gaji tu ialah untuk makan juga kan. Jadi saya cakap dengan bank, kalau macam tu bank nak duit dia juga. Okey, saya kata dengan dia, saya rasa saya mampu hanya bayar RM50 sebulan. Jadi sampai ke hari ini saya bayar RM50 tapi dah setahun saya tak bayar lah. Jadi saya bayar RM50 sebulan. Saya rasa kerana projek ni dah terbengkalai, tak dapat kelulusan dari MPK apa semua kan, dan pemaju pun telah gulung tikar. Saya rasa saya tak perlu bayar ni, tapi benda ni menghantui saya setiap hari. Yelah tidur tak lena, mikirkan hutang tak habis-habis. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM akan membuat tindakan susulan seperti berbincang dengan pihak bank-bank terlibat serta bank negara bagi menyelesaikan masalah terbabit. Menurut Pegawai Kerja PPIM, Mustafa Hamzah, pihaknya akan mengumpul data-data semua pembeli dan akan membawa masalah kepada agensi-agensi berkaitan agar pembeli dapat pembelaan sewajarnya. Pada hari ini, selepas kita melihat rintihan daripada mangsa-mangsa perumahan terbengkalai yang berada kat sini, kita sedar bahawa ini adalah satu penipuan terancang yang dihasilkan oleh satu perancangan sulit di antara pihak-pihak bank dan juga pihak pemaju perumahan dan mereka-mereka yang lain yang terlibat dengannya. Dan pendekatan yang akan kita ambil selepas ini untuk memastikan bahawa pengguna terbela, di mana kita akan mengadakan satu perbincangan dengan persatuan pengguna di sini, dengan persatuan pengurusi penduduk yang menjadi mangsa pada hari ini untuk mengambil satu pendekatan bagaimana penyelesaian dapat kita lakukan. Selepas itu, hasil daripada mesyuarat tersebut kami akan majukan kepada pihak Jabatan Perdana Menteri dan juga pihak bank negara untuk memanggil pihak-pihak atau mereka-mereka yang terlibat seperti mana MPKB, Jabatan Arkitek, SPRM, pihak polis dan juga syarikat perumahan negara, dan kalau perlu kita bawa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk hadir di dalam mesyuarat tersebut. Kami akan panggil memastikan semua mesyuarat tersebut semua mereka-mereka yang memegang portfolio penting yang menjadikan kes pada hari ini terjadi pada hari ini akan buat satu kata putus bagaimana pembelaan boleh dilakukan, boleh diambil terhadap mangsa-mangsa yang teraniaya pada hari ini. Dan kami juga menggesa supaya pihak bank lebih adil dalam perkara ini dan memastikan supaya jangan sampai semua pembeli di sini dibankruptkan disebabkan satu perkara yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang tidak amanah di dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Terima kasih. Pemimpin jangan tidur! Pemimpin jangan tidur! Sesiapa yang ingin membuat sebarang aduan dan pertanyaan, sila hubungi di alamat dan talian yang tertera.